bu'thira ma fil qubur afala lam di atas lah ma asli ya'lamu idza ai idza dal alif di atas dha ma asli bu'thira ra bari atas dibaca tebal bu'thira bukan bu'thira bu'thira ma asli ya fil qubur al qubur alif lam qamariyah kan ini alif lam sukun kubur sama macam kubur satu saja iaitu ma'arif li sukun. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6 harakat Dan ayat yang ke-10 wa hussila ma fis sudur. Ma asli. As-sudur alif lam sad. Alif lam sad tu sabdu itu alif lam syamsiyah. Sudur boleh baca 2, 4 atau 6 harakat ma'arif sukun dan sama seperti kubur kita boleh ra itu ditebalkan fil kubur fis sudur tapi jangan di kepalahan bunyi ra ujung saja fis sudur fil kubur jangan fil kubur ada ra pula itu qalqalah namanya huruf ra bukan huruf qalqalah jadi baca fil kubur fis sudur gitu. Dan juga ada kemudian ayat yang ke-11 yang akhir inna sesungguhnya iaitu wajibul gunnah alif nun sabdu dibaca dengung pada kadar 2 harakat rabbahum ra itu bari atas tafkhim dibaca tebal rabbahum bihim mim mati jumpa dengan ba apa hukum dia tuan ifa syafawi rabbahum bihim menyembunyikan bunyi mim mati bertemu dengan rabbah. Kenapa disebut syafawi? Kerana penyembunyian ikhfa itu berlaku dengan menutup kedua-dua bibir sedikit. Inna rabbahum bihim ini melibatkan pergerakan dua bibir. Dia beza dengan ikhfa hakiki lain, tak sama. Ini ikhfa syafawi mim mati jumpa dengan ba. Satu huruf saja. Rabbahum bihim yauma idzin mim mati jumpa dengan ya, hukum dia izhar syafawi. Nyatakan bunyi mim mati bertemu dengan huruf ya bihim yauma idzin. Yauma idzin la khabir zal dua bawah zin bertemu dengan yauma idzin bertemu dengan lam pada la khabir, tanwin bertemu dengan lam, hukum dia idgham bila gunnah. Yauma idzin la khabir idzin la jadi masuk itu sempurna. Dia tak ada dengung hanya 2 huruf iaitu lam dan ra sahaja. La khabir jadi ada 2, satu iaitu ma'arif disukun baca 2, 4, 6 dan satu lagi ra itu dibunyikan tarqiq dibunyikan lembut saja kerana huruf la khabir kerana huruf sebelumnya bagi bawah adalah ya sukun jadi la khabir. Kalau dah kalau berhenti itulah dia keadaannya la khabir ma'arif disukun jadi 2, 4 atau 6 harakat wallahu alam. Jadi itulah hukum makam tajwid surah Al-Adiyat. Maka akhir sekali terjemahan harfiah. Bismillahirrahmanirrahim wal adiyati dhabha. Waw dan al-adiyat kuda-kuda perang ini yang tangkas berlari. Sifatnya al-adiyat yang tangkas berlari. Apa dia? Kuda-kuda perang. Kalau zaman Nabi SAW, zaman hari ini kita kata kebalah gitu kan. Dhabha yang dengan bunyi nafasnya yang kencang. Dhabha sifat juga sifat kuda yang tengah berlari ni, sifat dia bunyi nafas dia tu kencang, boleh dengar. Boleh dengar Kalau kita jadi penunggang kita bahkan merasai nafas kuda yang berlari ni kencang, ni turun naik. Ayat yang kedua fal muriyati qadha. Fa itu lalu, al muriyat mencetuskan. Mencetuskan ni sifat isim muriyat isim fa'il muriyat yang mencetuskan
Ya, qadha, pancaran api ni dari batu. Ya, qadha macam negeri Kedah pula. Jangan tuan-tuan bagi negeri Kedah negeri pancaran api pula. Kan ya. Ini maksud qadha di situ ya, pancaran api dan ini dari batu. Adapun negeri Kedah namanya asal dan usulnya lain maknanya. Tu kena tanya orang Kedah. Jangan tanya saya bukan orang Kedah. Saya orang Negeri Sembilan. Jangan tanya. Tanyalah orang Kedah apa makna qadha tu. Adakah dari perkataan qadha ni ataupun dari perkataan-perkataan lain atau maksud-maksud yang lain. Ayat ketiga, fal mughirati subha, lalu al mughirat menyerbu. Mereka itu menyerbu subha ini pada waktu subuh. Kuda-kuda perang yang tangkas ini mereka itu menyerang. Kuda-kuda ini menyerang pada waktu perang ini, menyerang pada waktu subuh. Dalam ilmu peperangan, masa peperangan, masa serangan yang paling berkesan ialah ketika waktu subuh. Dan itu yang dibuat oleh tentera Jepun ketika menyerang pangkalan tentera laut Amerika Pearl Harbor di Hawaii pada 9 Disember 1941. Itulah waktunya mereka menyerang waktu subuh. Jadi tentera Amerika ini terpinga-pinga dan terkejut dan terpinga-pinga. Mereka tidak bersedia menghadapi serangan tentera Jepun itu. Jadi mereka tentera Jepun ini mengambil daripada Al-Quran ni, fal mughirati subha, maka kuda-kuda ini menyerang pada waktu subuh. Ayat yang keempat, fa'atharna, lalu mereka menghamburkan bihi padanya naqa'a, debu. Ayat yang kelima, fawasatna, lalu mereka menggempur bihi padanya jam'a, ke atas kumpulan ini musuh. Jadi itulah sifat-sifat peperangan pada zaman jahiliah membawa sampailah pada zaman Nabi SAW. Maka dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ayat-ayat awal dalam surah Al-Adiyat. Awal tak awal pun sampai 5 ayat lah Allah SWT menceritakan keadaan kuda-kuda perang ni. Kemudian ayat yang ke-6, innal insana li rabbih lakanud, inna, sesungguhnya al insana, manusia ini atau manusia itu, li rabbih, kepada Tuhannya, lakanud, sungguh tidak berterima kasih. Manusia ni memang bila dapat nikmat banyak yang lupa kepada Allah SWT. Betul Allah Ta'ala memperingatkan dalam surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat manakah, nikmat Tuhan kamu manakah, nikmat Tuhan kedua-dua kamu jin manusia manakah yang kamu nak dustakan. Itu dia. Maka nikmat Tuhan yang kamu kedua kamu ni manakah yang kamu nak dustakan. Digunakan rabbuk bi ayyi ala'i rabbikuma, kuma itu al-jin wal ins, jin dan manusia, tukadziban, jin manusia mendustakan. Ayat yang ketujuh, wa dan innahu, sungguhnya dia, yakni manusia tadi, ala atas zalika, demikian itu, la syahid, sungguh menyaksikan sendiri. Maknanya mana manusia menjadi saksi kepada sifat mereka yang tidak berterima kasih kepada Tuhan. Manusia-manusia lain melihat itu Kemudian ayat ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan innahu, sungguhnya dia, lihubbi, bagi mencintai, al khairi, harta, lasyadid, sungguh melampau. Di sini sangat-sangat sayang pada harta. Sangat-sangat sayang pada harta. Sampai lupa harta ni tidak membawa kita ke mati, tidak akan bersama kita mati. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, mafhumnya dulu, 3 benda akan mengiringi manusia ke kubur. Apabila manusia ini meninggal dunia, nak dikebumikan, 3 benda ni akan ikut. 2 akan balik meninggalkan manusia si mati ini. 1 akan kekal bersama dengan manusia mati, mayat ini ataupun jenazah ini ataupun almarhum ini, si mati ini. 2 yang kembali itu, yang tinggalkan sampai kubur, dah ke bumi, dia balik